Mana ada berlaku kita buat pilihan raya untuk memilih kerajaan untuk tempoh 2 tahun ataupun 1 tahun. Jadi saya berharap mereka-mereka yang terlalu gairah untuk berkuasa menghormati mandat yang diberikan oleh rakyat dalam pilihan raya umum yang lepas, di mana pilihan raya itu menentukan sesebuah kerajaan dibentuk untuk 5 tahun. Jadi kalau ada pihak yang nak merubah pentadbiran dan kerajaan lebih awal daripada itu, 2 tahun atau 1 tahun, itulah sebenarnya kerajaan pintu belakang. Itu kenyataan peribadi, saya dah ulas, dan keputusan ini dalam mana sistem demokrasi berparlimen adalah keputusan parti yang memerintah. Maknanya saya serah kepada Majlis Pakatan Harapan. Selamat sejahtera dan bersama kami, Kumpulan 7, dalam membincangkan isu berkaitan dengan kerajaan pintu belakang yang hangat dibincangkan pada tahun 2020 dahulu. Tetapi, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam perbincangan ini, ada baiknya kita mengenali dahulu corak dan struktur pentadbiran negara kita di Malaysia. Dengan itu, saya serahkan kepada Alisa. Terima kasih Param. Seperti yang kita ketahui, negara kita Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Perlembagaan Persekutuan telah digubal dengan mengadakan syarat-syarat sedemikian untuk membolehkan pelaksanaan sistem ini. Salah satu kriteria sistem demokrasi berparlimen adalah pembahagian kuasa kepada 3 bahagian di dalam pemerintahan, iaitu perundangan, kehakiman dan eksekutif. Berikut merupakan ciri-ciri yang lebih terperinci berkaitan dengan sistem demokrasi di Malaysia. Ciri-ciri sistem demokrasi berparlimen di Malaysia. Ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, berperlembagaan, undang-undang tertinggi dan dokumen rasmi yang mengandungi peraturan dan prinsip sebagai panduan kerajaan. Yang kedua, Raja Berperlembagaan. Sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Yang ketiga, kuasa pemerintahan terbahagi kepada 3, iaitu A. Badan Perundangan, B. Badan Pelaksanaan dan C. Badan Kehakiman. Yang keempat, pilihan raya. Proses memilih wakil rakyat untuk memerintah dan di peringkat negeri dan persekutuan. Yang kedua, dilakukan secara sulit. Yang ketiga, pengiraan terbuka dan keputusan direkod. Yang keempat, dijalankan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Parti-parti politik. Sekumpulan orang yang mempunyai ideologi politik untuk mencapai matlamat bersama. Yang keenam, Parlimen. Mengubah undang-undang. Terdiri daripada yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Yang ketujuh, kebebasan asasi. Sekian dari saya, kembali kepada Param. Melalui perkongsian Alisa tadi, kita dapat tahu bahawa sistem pentadbiran di negara Malaysia adalah sistem demokrasi di mana rakyat memilih wakil rakyat untuk memerintah di peringkat negeri dan persekutuan. Sejak tahun 1957, Malaysia mengekalkan sistem politik pelbagai parti yang mana parti politik yang memperoleh majoriti kerusi di Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri boleh menubuhkan kerajaan persekutuan atau negeri. Sistem yang digunakan di Malaysia berasaskan first past the post system. Ini bermakna calon-calon yang memperoleh majoriti akan diisytihar pemenang di bahagian pilihan raya yang berkenaan. Pilihan raya umum diadakan apabila Parlimen atau Dewan Undangan Negeri dibubarkan atau terbubar sendiri selepas tamat tempoh 5 tahun. Tetapi pada tahun 2020, kita digemparkan dengan peristiwa bersejarah di mana berlakunya kemelut di dalam gabungan parti politik yang mentadbir kerajaan pusat pada ketika itu. Peristiwa ini memperlihatkan kita kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan selepas hanya mentadbir negara selama 22 bulan sahaja. Setelah itu, kerajaan PH beralih kepada Kerajaan Pakatan Nasional. Bagi menceritakan kronologi peristiwa ini, saya serahkan kepada Emmanuel. Terima kasih Param. Bagi memahami lebih dalam lagi berkaitan isu kerajaan pintu belakang, kita terlebih dahulu perlu tahu bagaimana isu ini boleh wujud.
Berikut merupakan kronologi ringkas peristiwa peralihan Kerajaan Pakatan Harapan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Parti politik Pakatan Harapan mengambil alih kerajaan apabila menang PRU yang ke-14 iaitu pada tahun 2018. Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi Perdana Menteri yang ke-7. Setelah berkuasa selama 22 bulan, kerajaan Pakatan Harapan ini jatuh disebabkan berlakunya kemelut politik. Beberapa ahli parti politik bergabung untuk membentuk kerajaan baru dengan majoriti mudah kerusi di Dewan Rakyat tanpa melalui proses pilihan raya. Ia juga dicapai melalui penarikan diri bersatu dari Gabungan Pakatan Harapan dan melalui sokongan beberapa ahli parlimen dari PKR yang meninggalkan parti itu. Perkara ini telah menyebabkan Tun Dr. Mahathir meletak jawatan dan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyahuddin Al-Mustafa Billah Shah kemudian bertemu dengan semua ahli parlimen dan pemimpin parti politik bagi mengesahkan sokongan mereka terhadap Perdana Menteri yang baru. Disebabkan peristiwa inilah wujud isu kerajaan pintu belakang, kerana kerajaan yang diberikan mandat oleh rakyat belum pun mentadbir selama 5 tahun. Sekian dari saya berkaitan dengan kronologi ringkas peristiwa ini. Saya kembalikan kepada Param. Melalui peristiwa ini, timbul persoalan dalam kalangan rakyat tentang isu tersebut di mana mereka bertanya, wajarkah perkara ini dilakukan meskipun kerajaan tersebut belum tamat tempoh 5 tahun pentadbiran. Bagi menjawab persoalan ini, saya serahkan kepada Afrina. Terima kasih, Farah. Menurut petikan dari laman sesawang berita harian yang ditulis oleh Dr. Muhammad Fatih Yusof, apabila berlaku kekosongan, proses pelantikan Perdana Menteri akan berlaku di mana Yang di-Pertuan Agong hendaklah melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemat baginda mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Dalam tempoh itu, juga boleh berlaku perubahan atau rombakan anggota kabinet tanpa membabitkan perubahan Perdana Menteri. Proses begini pernah berlaku dan ia tidak bercanggah dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan juga membenarkan pertukaran Perdana Menteri atau perubahan kerajaan akibat kehilangan sokongan majoriti. Kaedahnya disebut dalam perkara 43/4 Perlembagaan. Seterusnya, jom kita lihat satu sorotan dari video yang dihasilkan oleh MMS Studio berkaitan perlembagaan yang menyokong pertukaran kerajaan ini. Jadi hari ini aku nak cakap pasal kerajaan pintu belakang yang hari-hari lah kalau kau buka dekat internet apa semua pintu belakang. Jadi kau dengar elok-elok. Sebelum aku cocok pintu belakang kau pakai aku punya spek mata ni, kau kena fahamkan dulu maksud ataupun konteks yang berlaku. Ada pertukaran government, lepas tu ahli-ahli politik semua ni menghadap His Majesty Yang di-Pertuan Agong dan seterusnya ada pelantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri kita yang baru menggantikan Perdana Menteri kita yang lama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Untuk menentukan legitimacy of a government, dia berkaitan dengan sama ada kerajaan yang diwujudkan tu adalah mengikut lunas-lunas perlembagaan ataupun saluran undang-undang yang berlandaskan kepada perlembagaan ataupun tidak. Jadi dekat dalam negara kita, kalau betul diorang duk sebut ataupun diorang hari-hari lah menjerit, menyalak kata Muhyiddin ni salah, Tan Sri Muhyiddin ni dilantik secara tidak sempurna, secara tidak sah, dalam undang-undang kita ada yang dipanggil prerogative writ of quo warranto. Ini adalah satu prerogative writ ataupun satu cara yang mana undang-undang membenarkan cabaran dilakukan terhadap seseorang yang telah dilantik untuk memegang jawatan-jawatan official dalam kerajaan secara generalnya. Dalam perlembagaan ada disebut perkara ni di dalam perenggan 1 dalam jadual di dalam Court of Judicature Act ada disebut peruntukan mengenai hal ini. Walaupun perubahan kerajaan sebegini belum pernah berlaku pada peringkat persekutuan, pertukaran itu pernah terjadi pada peringkat negeri. Contohnya di Terengganu, Kelantan dan Perak. Selama ia tidak bercanggah dengan perlembagaan, ia dianggap sah dan berkuat kuasa. Di sini juga saya sertakan pandangan beberapa ahli parlimen tentang isu ini ketika persidangan Dewan Rakyat yang berlangsung pada bulan Julai tahun 2020.
Ini saya tidak tahu sama ada pemimpin di sana paham atau tidak. Bukan orang lain bakar kapal mereka. Mereka sendiri tuang petrol, bakar kapal mereka. Akhirnya Tan Sri Muhyiddin dilantik oleh Tuanku menjadi Perdana Menteri ke-8. Ini kerajaan pintu istana yang sah, bukan kerajaan pintu belakang. Di tangan saya ini ada salinan teks titah Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong. Izinkan saya memperingati semua ahli-ahli yang berhormat, mungkin ada yang tidak ada dah teks ini. Pada 24 Februari 2020 yang lalu, ini titah Seri Paduka. Naratif landscape politik negara telah sekali lagi digegarkan menerusi peletakan jawatan Perdana Menteri Malaysia yang ke-7. Sekitar jam 5 petang pada hari yang sama, Beta, iaitu Tuanku, telah berkenan menerima menghadap Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Dalam pertemuan tersebut, Tuanku telah meminta Yang Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad untuk tidak meletak jawatan, namun beliau tetap dengan keputusannya. Ini titah Yang di-Pertuan Agong. Ya. Oleh yang demikian, Beta bertanggungjawab untuk melantik seorang Perdana Menteri yang baharu seperti mana yang dikehendaki oleh Perlembagaan Persekutuan. Perkara 43 memberi kuasa budi bicara kepada Beta untuk melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hemat Beta mendapat kepercayaan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Sekian saja dari saya. Seterusnya, saya serahkan kepada Nurin bagi menjawab persoalan tentang mengapa isu ini hangat dibincangkan. Terima kasih Afrina. Menurut Dr. Muhammad Fatty Yusof juga, perkara ini hangat dibincangkan kerana isu ini bermasalah dari sudut moral politik, khususnya jika dikaitkan dengan mandat rakyat. Rakyat memberikan mandat kepada gabungan kerajaan melalui undi sewaktu pilihan raya umum. Perubahan tampuk pemerintahan akan diterima sebagai wajar jika ada bukti jelas bahawa rakyat telah berubah fikiran dan menerima baik perubahan itu. Keduanya, ia pasti bermasalah jika perubahan tampuk kerajaan mempunyai elemen rasuah. Dalam situasi perubahan gabungan politik atau kes lompat parti yang mengakibatkan perubahan kerajaan, jika ia berlaku kerana rasuah, maka ia tidak wajar disokong. Rasuah boleh berlaku sama ada dalam bentuk wang sogokan, janji jawatan, janji untuk membebaskan dari tuduhan mahkamah atau seumpamanya. Kadang-kala, ia boleh juga berlaku melalui ugutan dan paksaan. Selain itu, isu ini juga mendatangkan kesan negatif terhadap beberapa aspek. Antaranya, dari aspek politik, ia boleh menyebabkan pentadbiran negara kurang stabil disebabkan berlakunya pergolakan. Dari segi sosial pula, ia akan menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap sistem demokrasi dan politik yang ada di negara kita. Dan yang terakhir, dari aspek ekonomi, ia akan memberi kesan buruk terhadap peningkatan ekonomi kita kerana kerjasama dengan negara luar dari segi import dan ekspor perlukan kekuatan kerajaan atau pentadbiran yang kukuh. Akhir sekali, melalui perkongsian saya dan Afrina tadi, kita dapat simpulkan bahawa isu yang dibincangkan ini tidaklah bercanggah dengan sistem demokrasi yang digunakan oleh negara kita kerana ia tidak bercanggah dengan mana-mana perlembagaan persekutuan atau undang-undang yang wujud di Malaysia. Isu ini wujud disebabkan pertukaran kerajaan di Malaysia tanpa proses pilihan raya. Ini pertama kali berlaku dalam sejarah negara kita, di mana pertukaran ini hanya pernah berlaku dalam skala pertukaran kerajaan negeri sahaja. Saya harap perkongsian dari kumpulan kami ini dapat memberi pengetahuan yang lebih mendalam lagi dalam isu yang dibincangkan pada hari ini dan dapat mengubah persepsi masyarakat bahawa istilah yang lebih sesuai berbanding kerajaan pintu belakang adalah kerajaan pintu istana. Sekian dari kumpulan 7. Terima kasih untuk perhatian semua.